Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri video penjelasan ke atas buku saya ini 47 persoalan qadar dan qada. Kita sekarang masuk ke soalan yang ke-16 iaitu kenapakah Allah menghendaki sesuatu yang dibencinya? Dalam pelajaran sebelum ini kita telah belajar bahawa kehendak Allah itu ada yang disukai olehnya dan ada yang dibenci olehnya. Sekarang ini kita nak bincang kenapa pula Allah menghendaki sesuatu padahal dia membencinya. Okey, bagi menjawab persoalan ini saya mulakan dengan beberapa perumpamaan. Seperti seorang yang mengambil ubat yang pahit tetapi dia tetap melakukannya kerana menginginkan kesembuhan di sebaliknya. Atau seseorang yang bertungkus lumus belajar kerana inginkan kejayaan pada masa depan. Atau seseorang yang bersusah payah mengharungi satu perjalanan kerana ingin bercuti di destinasi. Atau seorang ayah yang bertegas kepada anaknya dalam rangka mendidik. Dalam 4 perumpamaan ini, ubat yang pahit, bertungkus lumus belajar, bertungkus lumus menyiapkan tesis contohnya, bersusah payah dalam satu perjalanan dan bertegas kepada anak adalah sesuatu yang dibenci oleh manusia. Namun di sebalik kebencian itu ada matlamat yang baik seperti kesembuhan, kejayaan, percutian dan pendidikan. Maka kebencian terpaksa dilalui demi mencapai kebaikan di akhirnya. Satu contoh yang tak ada dalam buku tetapi dalam kerjaya saya dan saya yakin semua yang pernah menaiki kapal terbang ataupun pesawat ada melaluinya ialah flight delay ataupun kelewatan. Kelewatan ini banyak faktor dan antara faktornya ialah masalah teknikal masalah teknikal pesawat di mana ia perlu diperbaiki terlebih dahulu sebelum penerbangan dimulakan. Maka kelewatan ini adalah sesuatu yang dibenci oleh semua orang, oleh semua penumpang termasuk pilot pun. Pilot pun tak suka, anak-anak kapal, steward dan stewardess pun tak suka dan para penumpang pun lagilah tak suka. Masing-masing dah ada sesuatu yang diatur apabila sampai ke destinasi kan. Maka berlaku pula kelewatan. Alamak, jadi ini adalah sesuatu yang dibenci oleh semua. Namun di sebalik kebencian itu ada sesuatu yang baik kerana takkan penerbangan itu hendak diteruskan dengan kerosakan itu. Sudah tentu ia perlu diperbaiki terlebih dahulu. Jadi kebencian terpaksa dilalui demi mencapai keselamatan di akhirnya. Baik, ini sekadar beberapa contoh, beberapa perumpamaan ya. Maha suci Allah daripada sebarang kesamaan dengan makhluknya. Ada kalanya Allah menghendaki sesuatu yang dibencinya atau apa yang disebut sebagai al-kauniyah yang dibenci kerana menghendaki kebaikan di sebaliknya. Justru ia bermula sebagai sesuatu yang dibenci oleh manusia namun bertujuan sebagai sesuatu yang disukai. Contoh lain ya, dalam buku saya ni Allah mencipta angin ribut, banjir dan gempu bumi. Ia adalah sesuatu yang Allah benci kerana mengakibatkan banyak kerosakan kepada manusia, haiwan dan alam. Namun memiliki kebaikan di sebaliknya. Sebagai contoh, Allah mencipta angin ribut agar berlaku pertukaran udara dalam atmosfera bumi supaya manusia dan haiwan dapat bernafas udara segar. Sebenarnya bukan saja angin ribut, di atas saja, di atmosfera kita ni terdapat arus-arus udara yang sangat laju. Kita tak tahu, tapi sebagai juruterbang alhamdulillah saya tahu dan sangat laju. Purata 200 hingga 300 km sejam dan boleh sampai ke 400 km sejam. Jadi bumi kita ni, udara tu kalau kita di surface kan, di permukaan macam tenang sajalah. Kalau ada pun angin sepoi-sepoi bahasa kan. Tetapi atas sana 30, 35 ribu, 40 ribu kaki ada arus-arus yang kuat yang kita sebut apa? Menjadi ventilation ataupun circulation kepada udara di atmosfera kita ini. Kemudian Allah mencipta banjir agar berlaku pemendapan zat tanah, khasiat tanah yang baru supaya tanam-tanaman dapat tumbuh subur. Ini cikgu geografi saya dulu ajar, ingat sampai sekarang.
Dulu-dulu memang tak faham kenapa berlakunya banjir. Walaupun saya di Kuala Lumpur, alhamdulillah okey, tapi kita maklum banyak negeri-negeri lain di Malaysia ataupun di tempat lain yang berlakunya banjir. Lalu guru mengajar dan saya ni murid yang bagus, saya pay attention. Guru ajar bahawa apabila berlakunya banjir, maka berlakunya pembedapan tanah yang baru dengan khasiat dan zat yang baru, yang dengan itu apabila dicucuk tanam, tanaman akan tumbuh subur. Sebab kalau asyik duk ditanam di tanah yang sama, khasiat ataupun zat dalam tanah itu makin lama makin berkurang. Lalu apabila berlaku banjir, akan datang zat atau khasiat yang baru ke dalam tanah itu. Dan kemudian Allah mencipta gempa bumi agar lapisan-lapisan bumi dapat membetulkan kedudukannya demi menjaga kestabilan seluruh bumi ini. Semua ini menghasilkan kebaikan kepada manusia sekalipun pada awalnya ia adalah sesuatu yang dibenci. Baik, ini contoh-contoh yang berkaitan dengan kehidupan kita ataupun alam kita ini. Berikut dikemukakan contoh daripada Al-Quran. Yang ini surah At-Taubah ayat 46 dan 47. Ayo sama-sama kita baca. Saya tak tunjuk ayat Quran di skrin. Sebaliknya, kita baca daripada buku. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walau aradul khuruja la'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'asahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin." Dan kalaulah mereka mahu keluar untuk turut berperang, tentulah mereka ni menyediakan persiapan untuknya. Maknanya serta-merta. Ini yang jenis berlengah-lengah untuk maknanya dalam satu ekspedisi perang ada sekumpulan umat Islam pada ketika itu yang macam berlengah-lengah. Slow je buat kerja persiapan perang Tentulah mereka menyediakan persiapan untuknya. Tetapi Allah membenci pemergian mereka. Lalu dilemahkan semangat mereka dan dikatakan, tinggallah kamu bersama-sama orang yang tinggal. Okey, jadi dalam ayat ini, sebahagian umat Islam memilih untuk ikut keluar dalam ekspedisi jihad di jalan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara zahirnya ini sudah tentu satu pilihan yang baik kerana dapat menguatkan barisan pejuang umat Islam dan mendekatkan mereka ke arah kemenangan. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, pilihan mereka ini hanya sesuai dengan kehendak yang dibenci oleh Allah, yang disebut sebagai Al-Kauniyah, yang dibenci. Allah membenci pemergian mereka, lalu Allah menyukarkan sebab-sebab pemergian seperti melemahkan semangat mereka dan dibisikkan kepada mereka untuk tinggal bersama orang-orang yang sememangnya tidak keluar dalam ekspedisi perang itu. Dan ini juga menjadi satu kebencian kepada para pejuang yang lain apabila melihat sebahagian daripada mereka tu tidak pula ikut serta. Mula-mula kata nak ikut, tapi lepas tu macam slow je nak prepare peralatan apa semua. Lepas tu langsung tak ikut pula kan. Jadi bagi yang nak pergi tu pun macam satu kebencian jugalah. Why these people kan? Kenapa Allah membenci pilihan mereka? Tentu ada hikmah yang baik kerana Allah mengetahui. Kerana Allah mengetahui isi hati mereka dan apakah yang bakal mereka lakukan jika benar-benar keluar dalam ekspedisi jihad tersebut. Sebab Allah tahu mereka ni kalau perang berlaku nanti, apakah yang mereka akan lakukan kelak. Dan Allah menerangkan perkara ini dalam ayat seterusnya yang ini ayat 47. Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bizzalimin. Kalaulah mereka keluar bersama kamu, tidaklah mereka menambah kamu. Dia tidak akan menambah kekuatan ke apakah, melainkan kerosakan, dan tentulah mereka segera menjalankan hasutan di antara kamu. Allah tahu mereka ni kalau ikut sama, mereka ni tidak akan menambah kekuatan para pejuang umat Islam, sebaliknya menambah kerosakan
dan tentulah mereka ini hasut menjalankan hasutan pula di antara kamu dengan tujuan hendak menimbulkan fitnah kekacauan dalam kalangan kamu. Sedangkan di antara kamu ada orang yang suka mendengar hasutan mereka, dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Jadi Allah sejak awal dah tahu dah mereka ni orang yang jenis macam mana. Kan nak pergi perang pun slow je, lembat je preparation, dan mereka ni apabila join sama, when the actual war happen, bila peperangan itu berlaku, mereka ini bukanlah menambah kekuatan ke kemenangan ke, tetapi kerosakan, dan mereka ni saling menghasut, membisik, tak payahlah nanti kalah lah, tak payahlah engkau ni apa semua tu kan. Dan menimbulkan fitnah di kalangan kamu. Kamu ni di kalangan para pejuang lain lah, sebab macam saya kata tadi, umat Islam nak pergi perang, ada sebahagian tu macam nak pergi juga, tapi lepas tu slow je kan, lepas tu akhirnya tak pergi. Dan ini menimbulkan satu kebencian lah di kalangan umat Islam yang nak pergi perang tu kan. Apa jadi dia orang ni? Tadi nak pergi, sekarang tak pergi pula. Apa dah kan? Tapi Allah mentakdirkan sedemikian kerana Allah mengetahui bahawa seandainya mereka ikut serta, mereka akan melakukan kerosakan, hasutan, fitnah, dan kena pula di kalangan umat Islam yang pergi perang tu memang pula ada yang suka dengar hasutan-hasutan mereka itu ya. Dan Allah mengetahui akan orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita rujuk dalam tafsir Ibn Katsir pun bagi ayat 46-47, Imam Ibn Katsir pun membicarakan ayat ini dalam konteks takdir, di mana Allah mentakdirkan bahawa mereka itu akhirnya tak pergi pun sebab Allah mengetahui hikmah di sebaliknya. Yang ini kalau mereka ni ikut serta, it will be bad for the whole team. Alright? Jadi ini sesuatu kehendak yang pada zahirnya sesuatu yang dibenci, tetapi ada kebaikan yang Allah kehendaki di sebaliknya. Dan ini kadang-kadang berlaku juga di kalangan kita. Mungkin ada satu team nak buat sesuatu, lalu ada yang tu tak ada pula kan. Tak nak ikut serta pula. Mula-mula nak ikut juga. Padahal ada hikmahnya mereka tak ikut. Kalau mereka ikut ni, mereka ni lah yang akan melemahkan semangat lah. Cakap saja banyak, action, talk only, no action, apa semua tu kan. Jadi sesuatu yang pada awalnya dibenci, tetapi akhirnya ada kebaikan di sebaliknya. Baik, kesimpulannya, Allah Subhanahu Wa Taala ada kalanya menghendaki yang dibencinya kerana menghendaki kebaikan di sebaliknya. Okey, saya ulangi. Allah Subhanahu Wa Taala ada kalanya menghendaki yang dibencinya, mentakdirkan yang dibencinya kerana menghendaki kebaikan di sebaliknya. Sebelum kita beralih ke soalan seterusnya, soalan ke-17, ada 2 poin penting yang perlu kita faham ya tentang hal ini. Pertama, kehendak al-kauniyah yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan segera ditafsir oleh manusia sebagai takdir yang buruk. Namun yakinilah di sebalik keburukan itu tetap wujud hikmah dan rahsia kebaikan. Ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam soalan sebelum ini, kenapa ada takdir baik dan buruk. Takdir yang baik semua orang happy. Takdir yang buruk semua orang tertanya-tanya kenapa Allah mentakdirkan sedemikian. Poin kedua, bukanlah merupakan kewajipan kita untuk mencari kebaikan di sebalik setiap takdir yang buruk. Kebaikan itu ada yang dapat ditangkap serta-merta, ada yang dapat ditangkap beberapa ketika kemudian, dan ada yang langsung tidak dapat ditangkap. Maksudnya something bad happen, dan it happened 10-20 years ago. Sampai sekarang kita tak nampak hikmah kenapakah ia berlaku. Okay? Sebahagian benda yang kita tak suka berlaku, kita nampak hikmahnya serta-merta. Okay? Katakanlah sebagai contoh, kita sedang memandu kereta. Tiba-tiba tayar termasuk lubang, pancit dan terus berhenti tepi. Alamak kan? Sesuatu yang kita tak suka, kita benci. Tengah-tengah kita duk gaul kepala tengok tayar dah pancit tu, tiba-tiba ada depan tu ada lori terbalik ke apa semua tu, yang seandainya kita meneruskan perjalanan, lori tu akan hempap ke atas kita. Jadi ini yang saya masukkan dengan contoh takdir yang kita dapat lihat, kita dapat tangkap hikmahnya serta-merta. Kemudian ada perkara yang berlaku yang hikmahnya kita hanya dapat lihat beberapa ketika kemudian. Sekarang ni berlaku, aku tak faham kenapa Allah mentakdirkan sedemikian. Tapi mungkin setahun, 5 tahun, 10 tahun kemudian baru kita dapat lihat hikmahnya. Dan ada benda yang Allah takdirkan yang kita tak suka, sangat berat, dan dah 10, 20, dah 10, 20, 30 tahun sampai dah nak meninggal dunia pun kita tak faham-faham kenapa Allah mentakdirkan sedemikian itu ya. Sebabnya
Sebagai manusia, ilmu kita ni sekali-kali tidak dapat menjangkaui ilmu Allah. Justru tentu saja kita tidak dapat mengetahui hikmah dan rahsia Allah di sebalik sesuatu kehendak yang dibencinya atau takdir yang buruk. Sebahagian kita dapat tangkap beberapa ketika kemudian, sebahagiannya tak faham langsung. Why did Allah destined this thing to happen? Okay, sebab ilmu kita, pengetahuan kita sekali-kali tidak dapat menjangkaui hikmah, rahsia dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kewajipan kita ialah beriman bahawa di sebalik setiap kehendak Allah itu terdapat kebaikan. Keburukan itu hanyalah pada perspektif kita, hanyalah pada pandangan kita. Sebab tu yang penting ya, beriman kepada takdir, baik yang bagus, yang baik ataupun yang buruk. Yang baik semua orang happy to believe ini, tetapi yang buruk itu. Okay, and I am talking something serious lah, bukan sekadar phone jatuh dalam jamban, bukan sekadar benda yang kecil-kecil, tapi perkara-perkara yang besar yang berlaku dalam kehidupan yang kita tak nampak hikmahnya kan. Sampai bila-bila, sampai dah benda tu dah berlaku sekian lama pun tak nampak hikmahnya. Tapi kita tetap beriman bahawa di sebalik setiap takdir Allah Subhanahu Wa Taala itu terdapat kebaikannya. Kita mungkin tak dapat tahu, mungkin di hari akhirat kelak barulah kita tahu apakah sebab di sebaliknya. Baik, demikian penjelasan bagi soalan yang ke-16. InsyaAllah kita jumpa lagi di soalan yang ke-17. Bolehkah kerja mungkar, perbuatan mungkar disandarkan kepada takdir Allah? InsyaAllah ya. Baik, saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.